Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak murid semua? Okey. Alhamdulillah, hari ni kita sambung buku aktiviti muka surat 138. Okey. Kamu boleh tengok. Okey, muka surat 138. Tuliskan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab Rasulullah yang kita boleh amalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan saya. Ini semua gambar-gambar ni dekat rumah, masa bersukan. Ini contoh di masjid, ini semasa bekerja. Ini contoh amalan-amalan Rasulullah yang kita boleh amalkan. Okey. Cara menjawab buku aktiviti muka surat 138 ni, kamu boleh tengok buku teks kamu. Okey, sekejap. Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu, muka surat 135. Okey, 135. Macam mana nak jawab? Okey, yang ni contoh mentaati dan menolong ibu. Ini suasana di rumah. Okey, yang ni suasana di rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, rumah dan pakaian. Okey, ini contoh adab yang kita boleh ikut Nabi Muhammad dan kita boleh amalkan di mana? Di rumah. Ini gambar rumah. Okey, yang ni tak perlulah. Okey. Yang kedua, ketika bersukan, apa perlu kita ikut Nabi Muhammad, macam mana kita nak ikut ajaran Nabi Muhammad berkaitan sukan? Yang pertama, okey, kita tulis ni, menutup auratnya ni. Menutup aurat ketika bersukan. Tulis dekat sini. Tengok buku teks kamu, muka surat 135. Yang kedua, menjaga adab-adab ketika bersukan. Okey, tulis dekat sini. Ini adab-adab bersukan. Okey, yang gambar kedua ni pula, kita gambarkan ketika kita berada di masjid ataupun tempat-tempat tempat sekolah ke. Apa perlu kita buat? Kita menjaga adab-adab di sekolah ke. Tapi kalau gambar ni, kita boleh katakan di masjid lah. Okey, tulis menjaga adab-adab di masjid. Tulis kat sini. Tulis yang ni lah. Okey, sekejap. Kamu tak nampak ke apa? Okey, sekejap. Macam mana nak buat? Okay, Ustaz tinggikan lagi. Okey, sekejap. Okey, tak apa. Okey, ini menjaga adab-adab di masjid. Tulis. Sekejap, maafkan saya. Okey, menjaga adab-adab di masjid. Yang ni tulis kat sini. Yang kedua, sama juga, duduk dengan sopan dan tidak bising. Okey, duduk dengan sopan dan tidak bising. Tulis kat sini. Ni ada 3. Yang ni pun boleh tulis juga, membaca Al-Quran dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis juga, boleh tulis dekat sini. Okey. Yang ni sini. Yang ni sini. Okey. Yang ketiga. Okey, kamu tengok yang ketiga. Yang ketiga tak ada dekat gambar sini. Jadi apa perlu kita buat? Yang ketiga ni adalah gambar seorang pekerja postman. Kerja dia menghantar surat, hantar barang. Ini situasi di mana seseorang tu dia bekerja. Okey, macam mana nak buat? Sekejap. Okey, ini kamu boleh tengok jawapan Ustaz dah tulis dah. Okey, situasi yang pertama, jawapan yang pertama kita boleh tulis melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Apabila kita bekerja, kita diberi amanah, kita laksanakan dengan sebaiknya. Yang kedua, amanah dan bertanggungjawab dalam setiap tugasan. Kita perlulah beramanah. Apabila kita dapat tanggungjawab, kita amanah dan bertanggungjawab dalam setiap tugasan. Okey.
Alhamdulillah. Seterusnya, ini selesai. Kita sambung balik. Okey. Tengok muka surat, tengok buku aktiviti kamu, muka surat 139. Okey, 139. Kelas dan suaikan. Okey, kita perlu suaikan. Okey, kita perlu suaikan. Sekejap, saya betulkan. Okey, nampak dah. Okey, kelas dan suaikan. Okey, Alhamdulillah. Ini contoh. Basri membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Ini adab okey, ini jawapan dia. Adab terhadap Rasulullah ke kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah. Ini jawapan yang pertama ni, adab. Yang kedua, kepentingan. Kenapa kita perlu amalkan adab-adab mengasihi Rasulullah? Ini kenapa? Ini apa? Atas apakah adab? Bawah kenapa kita amalkan? Okey. Yang pertama, mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat rahmat Allah, kita dapat syafaat Rasulullah. Syafaat tu Rasulullah akan bantu kita dekat akhirat nanti. Okey. Mendapat rahmat, kita dapat kasihan, rahmat dan kasih lah daripada Allah. Okey, ini maksudnya apa? Kepentingan, sesuaikan. Nanti gunakan pembaris ya. Baru cantik. Okey, ini adalah kepentingan. Yang kedua, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang perlu kita buat untuk mengasihi Rasulullah? Kita ziarah makam Nabi Muhammad. Kalau kita sayang dekat orang tu, kita ziarah kubur dia, betul tak? Sama juga dengan Rasulullah, kita menziarahi maqam. Maqam tu kubur Nabi Muhammad lah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca buku sirah Rasulullah. Ini apa yang perlu kita buat untuk kita ingat Nabi Muhammad? Kita membaca buku sirah. Jadi jawapannya yang ni dekat adab ni. Faham? Okey. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Ni macam mana? Kalau meneladani tu maksudnya apabila kita beradab dengan Rasulullah, jadi kita akan ikut. Meneladani tu maksudnya kita ikut akhlak Nabi Muhammad. Kita ikut akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya kepentingan. Okey. Dan akhir sekali, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat, yang baik. Bila kita amalkan akhlak Nabi Muhammad, kita akan dapat apa? Kita akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat. Taat tu baiklah. Okey, taat tu ikut perintah Allah. Okey. Selesai dah. Alhamdulillah, 139 selesai. Kita tengok 140 pula. Tandakan right, tandakan betul pada jawapan yang betul. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey. Ini tengok muka surat 140. Okey. 140. Okey. Okey. Sekejap. Okey. Basri rajin membaca Al-Quran pada waktu malam. Okey, Basri rajin baca Al-Quran pada waktu malam. Saya berazam untuk membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Okey, yang ni ke yang ni? Ataupun saya tidak perlu membaca Al-Quran. Yang mana kita perlu ikut? Mestilah jawapannya saya berazam. Okey, saya berazam untuk membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Soalan kedua, Anis selalu tidur di dalam kelas semasa guru mengajar. Boleh ke buat macam ni? Tak beradab. Saya akan tidur di dalam kelas sekiranya mengantuk. Saya akan tidur di dalam kelas sekiranya mengantuk. Boleh ke? Adab ke? Baik ke tidur dalam kelas? Ataupun saya perlu memberikan perhatian kepada guru di dalam kelas. Istilah yang kedua ni kan. Okey. Soalan ketiga, Najwa mengulang kaji pelajaran selepas pulang dari sekolah.
Okey, selepas pulang dari sekolah mengulang kaji pelajaran. Saya perlu membuat latihan dan membaca buku di rumah. Okey, dekat rumah buat latihan dan baca buku. Ataupun saya hanya bermain dan tidur ketika berada di rumah. Yang mana satu? Yang mana satu baik? Mestilah kita buat latihan, kita buat homework, kita buat ulang kaji di rumah. Okey, itu sahaja untuk buku aktiviti ni. Terima kasih. Okey, terima kasih juga yang like video ni. Dan okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.